Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala an-nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan Tuan Kuasa Masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kuliah subuh hari ini kita akan membicarakan tentang kisah taubat Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain. Ka'ab diuji untuk bercakap jujur, dan kesan daripada dia bercakap jujur tu, dia diuji dengan satu ujian yang sangat besar. Dan siapa yang pernah baca hadis ni, dia akan dapati kisah ni kisah yang sangat memberikan kita satu motivasi untuk bercakap jujur walaupun berhadapan dengan satu ujian seperti mana Ka'ab lalui. Kalau kita tengok dalam hadis Sahih Muslim ni, saya tak bercadang untuk baca matan ataupun teks hadis dalam bahasa Arab sebab nanti dia akan jadi panjang. So kita baca yang terjemahan intisari kepada hadis tersebut. Kata Ka'ab dalam hadis ni, dia kata aku tidak pernah tertinggal dalam peperangan yang lain sebelumnya kecuali perang Tabuk. Ka'ab dia tak pernah tinggal melainkan perang Tabuk dan satu lagi perang Badar. Perang Tabuk dan satu lagi perang Badar. Kalau tuan-tuan ingat dalam perang Uhud, semasa apabila musyrikin Quraisy mereka kata Muhammad telah mati. Muhammad telah mati sebab waktu tu dah tersebar dalam perang Uhud. Musyrikin Quraisy dia kata Muhammad telah terbunuh. Lalu tentera Islam masa tu semangat jadi kurang sebab Nabi dah mati ni, panglima tentera Islam dah mati. Lalu orang yang awal nampak Nabi masih hidup adalah Ka'ab. Dia kata Rasulullah masih hidup. Masa tu Rasulullah bagi isyarat supaya diam. Antara sebabnya supaya tak mau nanti musyrikin Makkah tahu di mana kedudukan Nabi. So bila mereka tahu kedudukan Nabi di mana, mereka akan serang. Sebab kalau kita tengok perang Uhud ni, Uhud ni luas. Uhud tu luas. Bukan sekadar kalau kita pergi ziarah ke Uhud, bukan sekadar bukit yang kita duk panjat tu. Yang tu Jabal Rumah, bukit pemanah. Gunung Uhud tu yang belakang, yang luas tu. So kawasan perang Uhud tu luas lah. Jadi mereka tak tahu kedudukan Nabi tu di mana. Jadi Ka'ab yang paling awal dia kata Rasulullah masih hidup. Jadi perang lain Ka'ab dia hadir kecuali Badar dengan Tabuk yang kisah ni. Cuma dia kata masa perang Badar tu dia tak ikut dalam perang Badar. Dia kata kalau tak ikut perang Badar ni tak dipandang pelik sebab tujuan Rasulullah keluar untuk perang pada Badar tu, hari Badar tu, ialah untuk nak ambil balik harta umat Islam daripada kafilah dagang Abu Sufyan. Nak ambil balik rombongan dagang Abu Sufyan yang balik daripada Syam. Jadi Rasulullah nak ambil balik.
Mungkin ada orang dia tak apa pergi rampai harta kafilah dagang ni. Bukan rampai. Sebab masa umat Islam nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, harta umat Islam dirampas. Harta Abdul Rahman bin Auf saja berapa banyak? Itu hartawan besar di Mekah tu. Tak kira lagi harta Uthman, harta Abu Bakar radhiyallahu anhum dirampas. Jadi Nabi nak ambil balik bila kafilah dagang Abu Sufyan tu nak lalu situ, Nabi kumpulkan para sahabat untuk nak pergi rampas balik harta tu. Jadi bila nak rampas harta kafilah dagang ni tak perlulah ramai sangat. Tak perlu persiapan perang proper, sebab kita bukan nak perang. Tu Badar tu bukan nak perang, nak pergi rampas je. Jadi siapa yang tak ikut pun masa tu tak ada masalah. Sebab Nabi bukan nak perang kan. Jadi Ka'ab bin Malik dia tak sertai masa tu. Dia tak sertai sebab tujuan asal bukan untuk perang. Dan siapa yang tak ikut masa tu pun tak dipandang hina. Okey. Dia tu, namun ternyata Allah pertemukan mereka dengan musuh dalam pertempuran yang dahsyat. Asalnya nak pergi rampas kafilah dagang Abu Sufyan, tapi akhirnya jadi perang. Kata Ka'ab bin Malik, dia aku turut menyaksikan bersama Rasulullah malam perjanjian Aqabah ketika kami berjanji setia atas Islam. So Ka'ab bin Malik ni bukan calang-calang. Masa perjanjian Aqabah dia juga turut serta. Dia aku tidak suka jika digantikan perjanjian Aqabah itu dengan perang Badar, meskipun perang Badar lebih banyak disebut ataupun dikenang oleh orang ramai. Dia kehadiran aku dalam perjanjian Aqabah tu, aku tak suka perjanjian Aqabah ni kalau diganti dengan Badar. Kalaulah ditakdirkan digantikan dengan Badar, aku lebih suka aku hadir dalam perjanjian Aqabah. Sebab bagi dia ada satu sentimental value kan, bagi dia. Dan kisah saat Ka'ab bin Malik tertinggal dalam perang Tabuk ni dicerita dengan detail. Dia kata aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lapang dibandingkan ketika aku tertinggal dalam perang tersebut. Ni dia cerita sendiri. Dia masa tu dia rasa lapang, dia rasa mampu, dia rasa kuat ketika dia tertinggal ni. Ujian ni kan. Kita pun kadang-kadang diuji begitu. Waktu tak banyak duit kan, main masjid. Waktu duit banyak kan, rasa macam berat nak main masjid. Kadang-kadang diuji begitu Jadi Ka'ab dia rasa lapang sungguh masa tu. Tak ada masa yang paling lapang, masa yang paling senang adalah ketika nak perang Tabuk tu. Ni dia cerita sendiri. Dia kata, demi Allah aku tak pernah kumpulkan dua kenderaan untuk perang melainkan dalam perang Tabuk. Maksudnya dia kata dalam perang Tabuk ni dia dah beli dua kenderaan untuk nak pergi perang. Maksudnya dia bukan tak mau pergi perang, dia dah prepare dah dua kenderaan ni nak pergi perang ni. Kemudian Rasulullah merencanakan keberangkatan untuk perang dalam cuaca yang sangat panas dengan tujuan safar yang jauh untuk menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya ramai. Rasulullah plan ni untuk nak pergi perang Tabuk masa tu cuaca sangat panas. Tuan-tuan, panas negara Arab ni, siapa yang pernah pergi umrah waktu musim panas kan, Allah, terik. Dia angin dia bahang. Saya pernah kat Jordan dulu, pernah merasa 46 darjah Celsius kan, dekat laut Aqabah, 46 darjah Celsius. Kita Malaysia 37 kan. So kalau naik kereta
Kalau tak buka aircon, baik tak payah buka tingkap tu, sebab angin yang masuk tu angin bahang. Dia tak macam Malaysia, terik. So Nabi nak keluar pada ketika cuaca yang sangat panas. Satu. Kemudian perjalanan tu sangat jauh. Madinah nak pergi ke Tabuk. Tabuk ni dah sempadan Jordan lah, kan? Lebih kurang 700 km. 700 km. Jauh. Naik unta kot. Kita kalau nak naik kereta pun berkira-kira nak pergi 700 km ni. Baik. Kemudian nak lawan pula dah lah panas. Jauh. Nak lawan pula tentera Rom. Yang terkenal memang jumlah sangat ramai. Kemudian kata Ka'ab lagi, baginda memperjelas rencana itu kepada kaum muslimin agar mereka mempersiapkan hal yang diperlukan untuk pertempuran mereka tersebut. Baginda juga mengkhabarkan arah yang akan dituju. Dalam perang Tabuk ni, Rasulullah cakap clear, kita nak perang dengan siapa, tempat dia di mana, bila, clear. Sebab dalam perang lain, kadang-kadang sahabat tertanya-tanya, di mana arah tuju? Itu strategi perang sebab tak mau bocor. Kan? Sebab tu Sultan Muhammad Al-Fatih yang membebaskan kota Konstantinopel tu, kan? Dia antara yang dia strategi perang dia memang macam tu. Hatta kadang dalam perjalanan tu, tentera dia masih tak tahu lagi kita nak pergi mana. Sultan Muhammad Al-Fatih. Kan? Dan dikatakan ketika dia meninggal dunia tu, dia merancang untuk nak serang, kira lah ni dikira Eropah, kawasan Itali. Namun tentera dia masih tak tahu apa plan dia punya apa nama, Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi Rasulullah begitu juga, kan? Sultan Muhammad Fatih mungkin ikut strategi perang Rasulullah. Cuma dalam perang Tabuk ni, kata Ka'ab, Rasulullah dia bagi detail. Cerita kita nak pergi Tabuk, nak perang dengan Rom. Kemudian cuma dia kata tidak ada catatan khusus tentang daftar orang yang ikut dalam perang itu. Masa ikut Rasulullah ni, tentera Islam masa tu 30,000 orang nak pergi Tabuk. Ramai. Dia tak ada daftar khusus, tak ada catatan senarai tentera yang akan pergi ke Tabuk. Tak ada. So Ka'ab kata sedikit orang yang ingin tidak ikut dan ia sangka bahawa ketidakhadirannya itu takkan diketahui selama tidak diturunkan wahyu Allah. So yang tak mau hadir tu majoriti orang munafik. Majoriti orang munafik. Yang tak mau ikut tu dia sangka 30,000 kot nak ikut Rasulullah. Kalau kita tak selit seorang, mana Rasulullah nak tahu? Bukan ada senarai, kan? Kalau zaman dah ni, iyalah kan, senarai. Zaman Rasulullah 30,000, aku tak terselit seorang, Rasulullah pun tak tahu. Dianggap macam tu. Kemudian dan Rasulullah akan berjihad dalam pertempuran itu ketika sedang tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sedang rendang tanaman. Masa Rasulullah nak pergi itulah, kan, buah-buahan menjadi, kan, musang king pun elok. Musang king tak ada lah, tapi Madinah ni terkenal dengan anggur. Terkenal dengan tamar. Tamar Madinah tak sama dengan tamar Mekah. Tak sama. Jadi masa tu buah menjadi. Kata Ka'ab, aku pun cenderung menyukai hal itu. Sebab buah-buah jadi pun dia pun ada kebun, dia kata aku pun rasa nak urus benda tu dulu. Kan? Nak settle kan buah-buahan yang menjadi ni. Jadi dia tunda. Dia tahu Rasulullah dan kaum muslimin yang bersama baginda mempersiapkan dengan baik kelengkapan.
Pada pagi hari aku sempat berniat untuk mempersiapkan diri bersama mereka, namun aku kembali tidak melakukan persiapan apa-apun. Dia kata Rasulullah dengan sahabat dah siap dah. Cuma dia duk tunda-tunda lagi. Dia duk ingat sempatnya ni. Kan? Pagi tu dia kata dia ada niat nak persiapkan diri, tapi akhirnya bila duk tunda-tunda duk fikir buah apa semua tu, dia pun tak buat persiapan. Tuan-tuan, nak pergi perang masa tu dia bukan macam zaman lah ni. Kan? Hatta nak musafir zaman tu tak sama dengan zaman lah ni. Kita musafir zaman lah ni, duit ada dalam poket, kira okey lah. Tak ada duit pun okey, kad ada. Kad ada, okey lah. Kan? Kita berani pergi dah. Zaman dulu semua persiapan nak kena ada. Kan? Nak bawa nu atas unta semua. Perjalanan nu 20 hari nak pergi ke Tabuk. Semua bekalan kena ada. Kan? Tak ada R&R nanti ni. Kan? Jadi persiapan tu akan ambil masa. Jadi bila duk tunda-tunda, macam mana nak buat persiapan? Kan? Kemudian dia kata dalam diri aku, ni Ka'ab kata, aku mampu untuk berbuat demikian bila saja aku mahu. Hal itu terus berlangsung. Aku tunda hingga manusia sudah benar-benar siap. Yang ni yang masalah kalau tunda kebaikan. Sebab tu benda baik ni dia jangan tunda. Bila tunda akhirnya syaitan pun dia akan nantilah dulu. Akhirnya lala tak buat. Dia kata saat pagi hari Rasulullah telah siap berangkat dan kaum muslimin bersama baginda, aku belum siapkan kelengkapanku sama sekali. Kemudian aku pun pergi dan kembali tidak melakukan persiapan. Terus menerus aku menunda-nunda hingga mereka berangkat. Aku berniat untuk mengejarnya, namun akhirnya aku tak mampu lakukan. So Ka'ab ni dia ada dua, dia dah beli dah kenderaan untuk perang. Dia duk ingat kalau Rasulullah pi dulu pun dia dan kejar. Dia duk fikir macam tu. Mesti dannya. Sebab konvoi ni dia tak boleh laju. Kan? Dia terpaksa fikir dan susun semua daripada depan sampai belakang. Jadi kalau dia seorang, dia dan speed lah. Dia duk fikir macam tu, dan ni mesti sempat kejap ni. Akhirnya bila dia duk tunda duk rasa macam dan tu lalat. Ish, tak dan. Bau dia sedap. Bau dia sedap. Kemudian dia kata, kalaulah aku keluar ketika Rasulullah sudah berangkat, hal yang membuatku bersedih adalah aku tidak menemukan tauladan kecuali orang yang tenggelam dalam kemunafikan atau orang yang Allah berikan uzur kepadanya kerana ia termasuk orang yang lemah. Dia kata bila dia tak dapat ikut Rasulullah ni, hal yang menjadi dia rasa macam sangat duka cita, kan? Sebab dia duk tengok yang majoriti tak pi tu orang munafik. Hak tu dia duka cita sungguh. Jadi dia risau dia masuk dalam pokok munafik tu. Sebenarnya orang yang tak pi masa tu dia ada 4 golongan. Pertama, orang yang memang Nabi perintahkan tak payah pi. Contohnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak ikut sebab Nabi perintahkan jaga muslimat, muslimah di Madinah. Kemudian orang yang ada uzur, maksudnya mungkin terlalu tua ataupun cacat macam Ibnu Maktum, buta, so tak payah pergi perang lah, kan? Jadi imam di Madinah. Golongan yang ketiga adalah golongan yang memang orang munafik. Yang keempat adalah 3 orang sahabat Nabi ni termasuk Ka'ab bin Malik yang mereka tersilap dan berdosa. So 4 golongan tu. Cuma Ka'ab bila tentera Rasulullah 30,000 ni ramai, kira memang cerah Madinah. Jadi kalau bila pi ke pasar tu boleh nampak lelaki-lelaki yang tak pi tanpa ada sebab. Dan yang dia tengok tak ada sebab ni, majoriti pok-pok munafik. Dia rasa Allah duka cita macam mana aku ni. Kan aku tak pi, sedangkan yang tak pi ni pok-pok munafik belaka. Baik.
Kemudian dia kata Rasulullah tak sebut dia. Sampailah Rasulullah sampai ke Tabuk, baru Rasulullah tanya dia. Dah sampai Tabuk dah, baru Rasulullah tanya dia. So orang lain tu Nabi taklah perasan sangat. Ka'ab bin Malik ni dia penyair Nabi. Dia tu penyair Nabi. So kalau perang, biasanya perang kadang-kadang penyair ni dia akan lantunkan syair yang semangat, bagi tentera semangat. Jadi kalau Ka'ab bin Malik tak ada tu memang tahu lah. Lalu Rasulullah tanya, kata Rasulullah, ada apa dengan Ka'ab bin Malik ni? Sebab Ka'ab bin Malik tak ikut. Kenapa Ka'ab bin Malik ni? Pasal apa dia ni? Sakit ke? Seorang dari Bani Salimah dikata, wahai Rasulullah, dia tertahan dengan burdahnya dan sibuk memandang kedua ketiaknya. Maksudnya dia pakai baju hebat kan, pandang kedua ketiak ni macam sombong lah. Macam tu. Seorang daripada Bani Salimah dia cakap macam tu. Kemudian bangun Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal dia bangun, dia nak bela Ka'ab bin Malik sebab lelaki tu bercakap buruk. Kata Mu'adh bin Jabal, dia sungguh buruk apa yang kau ucapkan. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak tahu keadaan dia kecuali kebaikan. Jadi ini pengajaran. Kalau ada orang hina, orang baik yang kita kenal, kita kena bela dia. Kan, kok orang mengumpat dah, kita tak dah. Aku kenal dia ni memang baik. Memanglah hang tengok baik, tapi tak ada tapi. Dia ni memang baik. Macam Mu'adh bin Jabal. Dia kata aku tak kenal Ka'ab bin Malik, melainkan yang aku kenal dia ni baik. Mu'adh bin Jabal dia bela Ka'ab bin Malik. Lalu Rasulullah diam. Okey. Ketika keadaan seperti itu, Nabi melihat sosok, maksudnya macam samar-samar seorang lelaki, dan Rasulullah kata sepertinya Abu Khaythamah. Kemudian bila lalu, memang betul Abu Khaythamah. Abu Khaythamah ni dia orang yang pernah sedekah sebanyak 1 gantang kurma ketika dicela oleh orang munafik. Baik, Ka'ab kata ketika sampai maklumat kepada dia bahawa Rasulullah telah dalam perjalanan pulang daripada Tabuk. Sebab perang Tabuk ni dia tak jadi. Tentera Rom bila dapat tahu tentera Islam mari dengan 30,000, mereka lari balik. Bayangkan perang Mu'tah, tentera Islam 3,000 berjaya mengecar kacirkan tentera Rom. Ni mari 30,000. Walaupun tentera Rom ada tentera yang ramai, ratusan ribu, tapi bila tentera Islam mai 30,000, tak boleh. Kan Nabi ni musuh akan takut dengan tentera Islam pada ketika tu sebulan perjalanan. Maksudnya sebulan perjalanan ni, kalau Madinah pergi ke Masjidil Aqsa, jarak tu, maksudnya kalau nak pergi Masjidil Aqsa, Nabi ada di Madinah, dah tentera musuh dah takut dah. Jadi Tabuk ni taklah sejauh Masjidil Aqsa. Rom dengar je Nabi mari dengan 30,000, lari dah. Allah campakkan perasaan takut dalam hati musuh, walaupun mereka ramai, jumlah yang besar. Allah campakkan perasaan takut. Allah kalau campakkan perasaan takut dalam hati musuh, habis. Orang ni tuan-tuan, dia kalau takut, dihilang pelbagai pertimbangan, dia hilang strategi, dan dia hilang segala-galanya. Contohlah orang belajar silat ke apa, tiba-tiba musuh mari, dia rasa takut, hilang silat tu. Cowboy sebab takut tu, dia hilang strategi, hilang pertimbangan, hilang segalanya. Begitulah bila Allah campak perasaan takut dalam hati musuh.
Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah peperangan dalam Islam ni, bukan zaman Nabi ya. Kan? Sampailah perang moden, perang Afghanistan, perang Chechnya. Kan? Bagaimana tentera umat Islam yang sedikit, yang kelengkapan tak sebaik dengan kelengkapan pok-pok kufar, tapi Allah berikan kemenangan. Bayangkan Mujahidin Afghanistan berjaya mengalahkan tentera yang terkuat di dunia pada ketika tu, USSR, Soviet Union. Siapakah yang mencampakkan rasa takut di hati musuh? Allah. Jadi Puak Rom dia tak jadi perang, Nabi pun berangkat balik. So bila Ka'ab dengar cerita kata Nabi ni nak balik, dalam perjalanan balik pada Tabuk, dia tak timbul perasaan sedih yang sangat dalam diri aku. Kata Ka'ab, aku pun, ni dia kata, aku pun sempat rasa ingin menipu. Kan? Dia kata, bagaimana caranya supaya aku tidak mendapat kemurkaan dari baginda esok. Nabi dalam perjalanan balik ni dia fikir, ni nak bagi alasan apa supaya Nabi tak marah. Supaya Nabi tak marah. Dia sempat tu fikir, ish, kena tipu kat ni. Kita pun kalau apa nak pergi kerja kan, tiba-tiba bangun lambat, duk fikir nak cakap apa ni, tayar bocor, jalan jam 8 kali bagi alasan kat bos. Tayar bocor dah 3 kali, takkan kali keempat duk tayar bocor duk fikir kan. Jadi Ka'ab bin Malik dia rasa macam tu supaya Nabi tak marah dia. Kemudian dia tanya kaum keluarga dia yang bijak-bijak ni, nak bagi alasan apa pada Nabi. Dia tanya, ketika dikatakan bahawa Rasulullah telah dekat, Rasulullah dah nak sampai dah Madinah, dia terhilang keinginan aku nak menipu, tak jadi. Dengar Nabi nak sampai terus hilang, tak jadi nak menipu. Dia terhingga aku sedar bahawa aku takkan selamat daripada baginda selamanya. Dia kata, kalau aku menipu pun aku takkan selamat. Nanti aku menipu, Allah bagi tahu pada Nabi satu hari nanti, dia takkan selamat, tak boleh menipunya. Dengan Rasulullah memang tak boleh menipu. Pada pagi hari bila Rasulullah datang, kemudian biasanya bila Rasulullah balik daripada musafir, Rasulullah akan salat 2 rakaat di masjid. Kebetulan ialah rumah Nabi tu memang berkembang dengan masjid. Jadi bila Nabi nak balik rumah tu, Nabi akan singgah masjid tu, Nabi akan salat 2 rakaat. Biasanya macam tu. Kemudian lepas Nabi salat tu, Nabi duduk ada bersama dengan para sahabat. Dalam keadaan tu, dia terdatanglah orang yang tak ikut perang ni. Pok-pok munafik datang nak bagi alasan pada Nabi. Bagi alasan pada Nabi. Dan mereka bagi alasan ni dengan sumpah. Ni pok-pok munafik. Kan, kalau kita mengaji tafsir dalam surah Al-Mujadilah, kita akan tengok pok-pok munafik dia sanggup bersumpah dengan nama Allah untuk nak menyelamatkan diri. Kata Ka'ab, ada sekitar lebih kurang 80 orang munafik yang tak ikut. Ramai. 80 orang munafik yang tak ikut perang Tabuk ni. Dan apa yang menarik, Rasulullah terima pengakuan mereka secara zahir. Dan Rasulullah membaiat mereka serta mohon ampun untuk mereka. Apa alasan puak munafik? Nabi terima. Nabi terima. Hak ni kata jalan jam, Nabi terima. Hak ni tayar bocor, Nabi terima. Bagi alasan apa pun Nabi terima. Kemudian Nabi baiat semula dengan mereka dan Nabi mohonkan keampunan. Maksudnya dia kata, hak ni kata tayar bocor, Nabi tak ada nak ikut. Nabi kata, tak apalah, mudah-mudahan Allah ampunkan. So Nabi minta pula keampunan. Ka'ab dah goyah, tengok, tadi dia kata dia dah hilang nak menipu ni. Tengok-tengok semua alasan Nabi terima. Tuan-tuan bayangkan kalau kita duduk di tempat Ka'ab, kita dah bercadang tak mau menipu dah, tiba-tiba hak alasan pok-pok munafik ni hak menipu, semua Nabi terima dan Nabi minta keampunan.
Kalau kita tukar balik tukar balik tengok Ka'ab dia diuji. Kemudian Nabi urusan batin tu Nabi serah pada Allah. Apa saja alasan pokok munafik tu Nabi terima. Ketika aku datang, sehinggalah aku datang, dia kata ketika aku mengucapkan salam, dia mari depan Nabi tu, dia bagi salam pada Nabi, Nabi tersenyum dengan kemarahan. Ni Ka'ab cakap, tadi orang munafik Nabi okey memang kat dia Nabi senyum marah. Dia kata pasal apa ni? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam sirah, ada ketika orang-orang yang baik dengan Nabi ni, Nabi percaya, Nabi macam tegas sikit. Contoh dalam kisah Abdurrahman bin Auf yang kita cerita yang lepas ni, kan dalam masjid Rasulullah duk bagi kat sahabat lain, bagi Rasulullah buat pengagihan, tapi Rasulullah tak bagi pada Abdurrahman. Jadi Abdurrahman dia terasa, dia tahu Rasulullah marah kat aku ke ni. Dia keluar pada masjid, dia menangis. Abdurrahman dia bukan perlu pun pemberian Rasulullah sebab dia kaya. Tapi kalau cuma Rasulullah kalau tak bagi, dia takut Rasulullah marah kat aku ke ni. Dia keluar masjid, dia menangis. Sayyidina Umar ada kat luar. Sayyidina Umar tanya pasal apa ni? Dia kata Rasulullah bagi kepada orang lain tapi Rasulullah tak bagi pada aku. Mungkinkah Rasulullah marah kat aku? Lalu Sayyidina Umar masuk jumpa Rasulullah, cerita tentang Abdurrahman bin Auf ni. Abdurrahman bin Auf kat luar dia menangis kerana Rasulullah tak bagi kat dia, bagi kat orang lain. Rasulullah kata, adapun aku bagi pada orang lain, itu satu cerita lah. Aku tak bagi pada Abdurrahman bin Auf tu kerana aku percaya pada iman dia. Tuan tengok cara Rasulullah, psikologi Rasulullah kan. Maksudnya Abdurrahman bin Auf ni, hang bagi ke hang tak bagi, iman dia tetap kuat. Ada orang dia perlu motivasi dengan bagi macam tu. Bila Rasulullah bagi, meningkat keimanan dia. Bagus Rasulullah bagi kat aku akan ni lagi, dia akan jadi semangat kerana pemberian Rasulullah. Tapi Abdurrahman bin Auf bagi Nabi, hang bagi tak bagi sama, iman dia tetap kuat. Rasulullah nampak macam tu. Baik. Jadi bila Ka'ab bin Malik ni, Rasulullah sayang Ka'ab ni penyair Rasulullah. Jadi Rasulullah senyum marah. Ka'ab dia tahu Nabi senyum seronok macam mana, senyum marah pun Ka'ab tahu. Dia tahu Nabi senyum, tapi senyum tu senyum kemarahan. Kemudian baginda berkata, mari ke sini. Aku pun datang, berjalan hingga duduk di depan baginda. Lalu Nabi tanya, apa yang menyebabkan kamu tidak ikut perang? Bukankah engkau telah membeli kenderaan? Nabi kata, pasal apa tak ikut perang? Bukan hang dah beli kenderaan ke hari tu? Lalu dia kata, wahai Rasulullah, sungguhnya demi Allah, kalau aku duduk di sisi orang selain kamu dari kalangan ahli dunia, nescaya aku mampu untuk menghindari dari kemurkaannya kerana aku pandai untuk berdebat ataupun berdiplomasi. Dia kata, demi Allah wahai Rasulullah, kalau aku duduk dengan orang lain, memang aku boleh bagi alasan untuk aku elak benda ni sebab aku mampu untuk berdebat. So Ka'ab ni dia memang dia penyair. Dia pandai susun kata-kata. Dia kata kalau duduk dengan orang lain memang aku mampu menang, aku boleh menang. Tapi oleh kerana aku duduk dengan Rasulullah, dia kata, namun demi Allah, dia kata, sungguh dia mengetahui bahawasanya seandainya aku menyampaikan berita hari ini dengan hal yang dusta ataupun menipu, kamu akan reda padaku. Dia kata, demi Allah, kalau hari ini aku menipu, kamu akan suka kat aku. Kan? Nescaya dalam waktu terdekat Allah akan membuat kamu murka pula pada aku. Dia kata, kalau hari ini aku menipu ni wahai Rasulullah, memang kamu suka kat aku, tapi nanti kemudian Allah bagi tahu pada kamu tentang aku menipu, kamu akan jadi marah pula kat aku. Kemudian hari ini dia kata, jika aku jujur berbicara kepada kamu wahai Rasulullah, kamu mungkin akan marah kepada aku. Ni kira pro and con lah.
Dia kata kalau aku cakap betul hari ini, kamu mungkin akan marah pada aku. Tapi dia kata aku benar-benar berharap akibat yang baik daripada Allah. Aku harap Allah beri kebaikan sebab aku nak jujur ni. Dia kata demi Allah aku tak ada apa-apa uzur. Demi Allah aku tak ada keuzuran apa-apun. Bahkan dia cerita aku tak pernah lebih kuat dan lebih lapang ketika aku tertinggal tidak ikut berperang bersama kamu wahai Rasulullah. Ni dia cerita jujur ni. Aku tak ada uzur. Aku waktu tu memang sihat, memang lapang, memang aku tak ada alasan pun tak ikut. Berani tak nak bagi alasannya tu. Ni Ka'ab. Kemudian Rasulullah kata, adapun orang ni, maksudnya Ka'ab, dia jujur. Nabi kata bangun, tunggu keputusan daripada Allah. Tunggu keputusan daripada Allah. Ka'ab kata aku pun bangun. Kemudian para lelaki dari Bani Salimah ikut aku. Masa Ka'ab bangun tu nak keluar, nak keluar pada masjid tu, ada beberapa orang lelaki Bani Salimah ikut Ka'ab. Puak-puak ni dia kata, demi Allah kami tak mengetahui bahawasanya engkau melakukan sesuatu dosa sebelum ini. Mengapa engkau tidak menyampaikan uzurmu pada Rasulullah sebagaimana orang lain yang tertinggal juga menyampaikan uzur? Cukup bagimu permohonan ampunan Rasulullah terhadap dosamu itu. Puak-puak ni cucuk pula Ka'ab. Dia kata lah apa siapa hang duk cakap betul ni. Depa tadi ni bagi alasan semua Nabi terima. Bagilah alasan. Siapa duk cakap lurus sangat? Semua bagi alasan tu, semua Nabi terima, Nabi ampunkan mereka. Hang bagilah alasan. Baik. Demi Allah mereka terus apa? Maksudnya mereka cucuk Ka'ab bin Malik ni, sehingga Ka'ab kata terdetik dalam fikiran aku kembali untuk pergi ke Rasulullah untuk perbetulkan ucapan aku. Sudah. Puak ni duk cucuk sangat sampai betul juga pergi perbetul balik Ka'ab dia kata dia terdetik sikit benda tu. Tuan-tuan, benda ni kenapa detail? Sebab yang cerita tu Ka'ab sendiri. Sebab tu dia tahu apa yang ada dalam hati dia. Okey, kemudian dia tanya pada Bani Salimah ni, ada orang lain yang macam aku, hak cakap lurus ni, cakap jujur ni? Ada? Dia kata ada. Ada dua orang. Dan mereka juga mengucapkan seperti ucapanmu. Maksudnya dua orang lagi pun mai jumpa Rasulullah kata aku tak ada alasan apa wahai Rasulullah tak pergi perang ni. Kemudian dikatakan pada mereka berdua seperti yang dikatakan padamu. Aku berkata siapa mereka berdua? Mereka berkata Murarah bin Rabi'ah Al-Amiri dan Hilal bin Umayyah Al-Wafiqi. Ada dua orang, Murarah dengan Hilal. Dua orang ni cakap jujur. Mereka menyebutkan kepadaku dua orang laki-laki saleh yang pernah ikut dalam perang Badar. So dua orang yang cakap jujur ni, dengan Murarah dengan Hilal ni lelaki saleh. Yang keduanya adalah mereka ahli Badar. Bukankah ahli Badar Allah telah mengampunkan dosa-dosa mereka? Okey. Bila Ka'ab dengar kata dua orang yang tak ikut perang ni saleh, kemudian ahli Badar, dia kata maka aku pun rasa bersemangat semula untuk teruskan kejujuran. Sebab ada geng. Dan geng ni pula orang saleh, ahli Badar pula. Kemudian Rasulullah perintahkan supaya tidak bercakap dengan tiga orang ni. Rasulullah pulau. Rasulullah pulau. Pada orang munafik tadi ni jelas-jelas menipu. Rasulullah tak ambil tindakan. Tapi tiga orang yang beriman ni, sahabat Nabi ni, Rasulullah pulau. Ada hikmah dia. Kemudian kata Ka'ab, manusia pun meninggalkan kami. Mereka berubah sikap sehingga kami merasakan bumi ini terasa asing. Bayangkan sahabat dan Rasulullah sendiri tak cakap satu pun, salam pun tak bagi salam pun mereka tak jawab. Tuan-tuan, dia tak, aku seperti berada di bumi yang tidak aku kenal. Kami mengalami hal itu selama 50 hari.
Bayangkan. Tuan-tuan, katalah tuan-tuan kena pulau dengan orang Arau. Main masjid, orang macam tak kenal langsung. Bagi salam pun tak jawab, nak harap orang bagi salam tak sama sekali. Kan? Senyum pun tak, pandang muka kita pun tak. Agak berapa hari kita boleh tahan main masjid? Berapa hari boleh tahan? Kan? Tidak pun pergi lari masjid lain lah. Kan? Setidak-tidaknya pun. So Ka'ab dengan dua orang ni nak pergi mana lagi? Tak ada tempat lah. 50 hari. Baik. Kata Ka'ab, kedua rakanku itu merasa hina dan duduk di rumah dan terus menangis. Hak dua orang lagi ni tak pergi masjid lah. Kan? Mereka terus menangis kat rumah. Kata Ka'ab, aku paling muda dan aku paling kuat. Ka'ab ni dia steady sikit lah sebab dia paling muda. Hak dua orang lagi tu dah tua dah. Jadi dia semangat dia kuat sikit. Dia tak, aku masih keluar untuk hadir salat berjemaah di masjid. Dia pergi kat masjid walaupun orang tak peduli kat dia. Dia pergi kat masjid. Dan aku juga pergi ke pasar-pasar, namun tak ada seorang pun yang berbicara dengan aku. Seorang pun tak bercakap dengan Ka'ab. Aku datang jumpa Rasulullah, mengucapkan salam ketika baginda masih duduk di selepas salat. Nabi duduk dalam keadaan duduk selepas salat tu, dia bagi salam. Dia kata, aku berkata dalam diriku, apakah baginda menggerakkan kedua bibir untuk jawab salam aku? Ketika dia duduk dekat Nabi tu, Assalamualaikum wahai Rasulullah, dia tengok bibir Rasulullah, jawab ke tak? Sampai ke tahap tu kan? Dia nak tengok bibir Nabi bergerak ke tak, jawab. Kemudian dia kata, aku sengaja salat mengambil tempat yang paling dekat dengan baginda. Dan Nabi imam kan, dia ambil tempat yang paling dekat dengan Nabi. Dan aku curi-curi pandang, dia kata, ketika selesai salat, baginda sempat memandang ke arahku. Dia nak tengok Rasulullah, tengok dia. Dia kata, ketika lepas salat, Nabi macam jeling kat dia, tengok dia salat. Ketika aku toleh ke arah baginda, beliau pun berpaling pada aku. Oh tuan-tuan, tension tu. Rasulullah kot. Kan? Dia nak tengok, Rasulullah tengok kat dia. Ada data satu ketika macam Rasulullah ada pandang dia sikit. Dia tengok Rasulullah paling. Oh, rasa terhina. Allah Rabbi. Baik. Kemudian Ka'ab ni dia ada sepupu nama dia Abu Qatadah. Sepupu ni paling baik dengan dia. Ni kira kamcing ni. Kan? Sepupu dia ni. Satu hari dia aku berjalan pergi ke kebun Abu Qatadah. Kemudian dia memberi salam pada Abu Qatadah. Dia kata, demi Allah dia tidak menjawab salamku. Sebab Nabi tak bagi, jawab salam pun tak boleh. Ni orang paling kamcing ni. Sebelum ni memang mana-mana pun dengan Abu Qatadah. Dia bagi salam pun Abu Qatadah tak jawab. Seolah-olah Abu Qatadah tak kenal dengan dia. Tuan-tuan, betapa mereka betul-betul patuh dengan arahan Nabi, tak bagi layan 3 orang. Padahal kalau duduk kat kebun, ni kamcing kot, kan? Layan Asad, Nabi bukan tahu. Kan? Hang macam mana lah ni? Okey lah. Selama orang duduk tak layan ni. Tapi tak, Abu Qatadah sendiri macam tak pernah kenal dengan Ka'ab. Macam orang asing. Kemudian dia kata, wahai Abu Qatadah, aku minta kepadamu demi Allah dan mengingatkanmu kepadamu, bukankah engkau benar-benar tahu bahawa aku cinta Allah dan Rasul? Ni Abu Qatadah, hang tak tahu ke aku ni betul-betul cinta Allah dan Rasul? Lalu Abu Qatadah diam. Aku ulang lagi dan minta kepadanya, dan dia diam. Aku ulang lagi dan meminta padanya kerana Allah. Kemudian dia berkata, wallahu a'lam. Yang tu je. Ka'ab dia ulang-ulang, aku sayang ke Allah dan Rasul. Bukan aku tak sayang, aku sayang. Tak jawab sepatah pun. Sampai last Abu Qatadah, wallahu a'lam. Muka pun tak pandang, wallahu a'lam. Kan? Lalu Ka'ab menangis. Dia paling, dia pergi ke
keluar pada kebun. Tuan-tuan bayang ujian yang dilalui oleh Ka'ab ni. Kemudian dia kata, ketika aku berjalan di pasar Madinah, ada seorang penduduk Syam yang datang dengan membawa makanan yang akan dijual di Madinah. Kemudian orang tu yang penduduk Syam ni, dia kata, siapa yang boleh tunjukkan aku Ka'ab bin Malik? Maksudnya penduduk Syam hak mari nak jual barang di Madinah ni cari Ka'ab. Boleh tunjuk mana Ka'ab? Sebab dia tak kenal Ka'ab. Lalu orang pun tunjuk Ka'ab. Tunjuk Ka'ab. Kemudian bila orang Syam tu datang, Syam ni Jordan, Syria ni. Bila penduduk Syam tu datang dan serahkan surat daripada Raja Ghassan. Raja bagi surat pada Ka'ab. Ni Raja Ghassan ni dia ada hubungan dengan Rom. Ada hubungan dengan Rom. Kemudian dia kata, aku adalah orang yang boleh membaca dan menulis. Ka'ab ni. Isi surat tu, bila dibuka surat, amma ba'd, telah sampai berita kepada kami bahawasanya sahabatmu, maksudnya Rasulullah, telah bersikap kaku terhadapmu, maksudnya memboikot kamu. Padahal Allah tidaklah menjadikan kamu berada di negeri yang hina ataupun tersia-siakan. Marilah kepada kami, nescaya kami akan memuliakan kamu. Tuan-tuan, Ka'ab ni, dia tahu tak akan di pulau selama 50 hari? Dia tahu? Dia tak tahu. Kemungkinan pemulauan ni sampai bila-bila? Mungkin sampai bila-bila? Tengah di pulau tu tak tahu nak buat apa, tiba-tiba surat pada raja luar, mai hantar, mai sini, kami akan bagi jawatan, akan memuliakan kamu. Macam kalau kita ni duduk sini orang tak layan, ni sampai bila pun tak tahu kan, satgi mati kering aku kat sini, ni mai ada surat pula pada raja nak memuliakan, maksud nak bagi jawatan, nak bagi segala-galanya pergi sana. Kemudian Ka'ab kata, ketika aku selesai membacanya, aku berkata, yang ni pun ujian juga. Dia bakang. Yang ni pun ujian. Dia bakang. Dia kata ketika berlangsung 40 hari daripada 50 hari tu, 40 hari dah berlalu, wahyu belum turun lagi. Datang utusan Rasulullah, jumpa dia, dia kata sesungguhnya Rasulullah perintahkan padamu untuk menjauhi isterimu. Pula dah. Tuan-tuan puang-puang balik rumah okeylah sikit. Nabi suruh asing pula dengan isteri. Dah lah di pulau di rumah, dalam rumah pun. Macam. Kemudian Ka'ab tanya, apakah aku perlu menceraikan dia? Tengok, tak bantah. Bila Nabi suruh asing dengan isteri, dia tanya pula, ni aku perlu cerai dia ke? Dahsyat. Kita tak mampu buat, tuan-tuan. Tak mampu buat. Tanya pula, ni perlukah saya menceraikan dia? Kemudian utusan Rasulullah kata tidak, tapi menjauhkan diri daripadanya, jangan sekali-kali mendekatinya. Kemudian utusan tu juga datang pada dua rakan aku, dua orang tadi ni, Murarah dengan Hilal. Kemudian dia kata pada isteri dia, kembalilah kepada keluargamu, tetaplah di sisi mereka hingga Allah putuskan perkara ni. Dia kata balik rumah mak bapak hangpa, mak bapak hang, kan? Sampailah nanti kalau Allah putuskan macam mana hubungan kita, balik dulu. Kemudian isteri Hilal bin Umayyah, dia jumpa Rasulullah. Dan kata pada baginda, wahai Rasulullah, sungguhnya Hilal bin Umayyah ni dia orang tua, dia tak mampu nak uruskan, kan? Sebab dia dalam keadaan bersedih, duk menangis, dia dah lah tua menangis. Kemudian tak ada pembantu pula kat rumah, kan? Takut nanti apa-apa berlaku lah, mati seorang-seorang kat rumah, tak ada siapa tahu, kan? Jadi dia kata, boleh tak isteri Hilal ni merayu, boleh tak wahai Rasulullah? Dia kata dia nak jaga suami dia. Akhirnya Nabi bagi. Nabi kata okey, boleh. Dengan syarat dia tidak boleh mendekati kamu. Maksudnya bersetubuh dengan kamu ke apa, tak boleh. Kemudian kata isteri Hilal, dia kata demi Allah, dia memang tak ada keinginan apa pun. Maksudnya dia memang tak mau dah.
Kan? Dia tak mau dah. Kan? Kemudian apatah lagi, demi Allah dia terus menangis sejak keadaan dia sampai sekarang. Takkanlah dalam keadaan tu memang dia tak mau dah, sebab dia duduk menangis je. Nangis je, memang dia tak mau dah. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata, sebahagian keluargaku berkata padaku, apakah tidak sebaiknya engkau minta izin pada Rasulullah tentang isterimu? Kemudian kaum keluarga Ka'ab pun bagi tahu, suruhlah isteri kamu pergi jumpa Rasulullah macam mana isteri Hilal, mintalah pengecualian ni. Tapi Ka'ab tolak. Ka'ab tak mau. Sebab Ka'ab dia rasa dia muda lagi. Macam mana dia nak jumpa Rasulullah ataupun suruh isteri dia jumpa Rasulullah untuk minta tak ada alasan. Kan? Baik. Kemudian aku melewati masa-masa itu 10 malam. Maksudnya 40 hari itu dah selesai dah. Tambah 10 hari tanpa isteri pula. Sehingga genap menjadi 50 hari. Sejak orang Islam dilarang oleh Nabi untuk berbicara dengan kami. Kemudian ketika aku salat subuh di pagi hari, setelah malam hari ke-50. Hari ke-50 kan, dia salat subuh pagi hari. Kemudian ketika aku duduk dalam keadaan seperti Allah Azza wa Jal sebutkan, nanti ayat kita baca, dadaku telah sempit, bumi yang luas terasa sempit, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan dari dari atas gunung, dari atas bukit. Lalu dia menjerit, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Ni selesai salat subuh hari ke-50 tu, ada orang naik atas bukit kata, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Dia pun sujud. Dia tahu yang ni saat taubat dia telah diterima oleh Allah. Dia sujud. Dia sujud. Maksudnya dah ada jalan keluar. Lalu Rasulullah umum, Allah telah terima taubat kami setelah selesai salat subuh, kata Ka'ab. Kemudian orang pun datang bagi khabar gembira, ucap tahniah. Nampak had tadi ni tak layan. Bila Rasulullah kata telah diampunkan, seolah-olah Ka'ab tak buat salah langsung. Tuan tengok, kita lah kalau orang pernah buat salah kan, balik kemudian dia dah insaf, kita duk ada lagi kan. Tambah-tambah pernah masuk penjara, bekas banduan hang jaga-jaga. Padahal dia dah insaf lah. Dia dah insaf lah kan. Apa yang peribahasa, anjing kalau dah pernah menjilat, dia nak jilat lagi. Peribahasa, apa lagi peribahasa lebih kurang macam tu kan. Jadi para sahabat Nabi yang asalnya tak peduli langsung pada Ka'ab, bila Ka'ab telah diampunkan dan diumumkan oleh Rasulullah, seolah-olah Ka'ab tak pernah buat salah. Mai bagi tahniah, oh bagus Ka'ab, tahniah. Oh, hebat sahabat Nabi. Kemudian ada pula seorang dari Aslam yang bergegas menuju aku pula yang naik ke ada pula yang naik ke atas bukit, dan dia kata suara tentunya lebih cepat daripada lari dengan kuda. Ketika datang padaku orang yang aku dengar suaranya memberikan khabar gembira padaku, bila orang yang menjerit atas bukit tadi ni mai jumpa Ka'ab seronok, buka baju nak hadiah, ambil seronok kan. Dia kata, demi Allah aku baru sedar bahawa aku tidak ada pakaian selain baju tu. Sudah dia seronok, dia bagi baju tu kat orang tu. Dia pun, Allah, baju tak ada, ni nak pergi jumpa Rasulullah ni. Pinjam pula baju kat orang lain. Dia pinjam kat orang lain, kemudian dia berangkat menuju Rasulullah, dan orang datang jumpa aku berkelompok-kelompok, ramai datang jumpa aku lah. Maksudnya ketika mereka menyampaikan selamat atas diterimanya taubatku, mereka berkata selamat ke atas penerimaan taubatmu oleh Allah. Kemudian sampailah dia aku masuk masjid. Kemudian dia ternyata Rasulullah duduk di masjid. Di keliling Rasulullah ni ada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bangkit Talhah bin Ubaidillah berlari hingga dia salam dengan aku dan ucapkan selamat kepada aku. Demi Allah tidak ada muhajirin yang lainnya yang bangkit selain dia. Kerana itu Ka'ab takkan lupakan kejadian yang dilakukan oleh Talhah tersebut. Dia teringat apa yang Talhah buat. Ka'ab kata, ketika aku mengucapkan salam pada Rasulullah, wajah baginda Nabi seronok.
ketika dijumpa Rasulullah tu, hari tu Rasulullah dia baginda menangis, senyum tu senyum marah kan. Hak ni Rasulullah senyum tu senyum seronok sebab taubat Ka'ab telah diterima. Kemudian kata Rasulullah, bergembiralah dengan kebaikan hari yang datang kepadamu sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Lalu Ka'ab dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini daripada kamu wahai Rasulullah ataupun daripada Allah? Benda ni hak lepaskan aku, hak penerimaan taubat ni, kamu saja ke ataupun daripada Allah? Lalu Nabi bersabda, ini adalah daripada Allah. Kemudian Rasulullah, kalau Rasulullah gembira, dia kata wajah baginda bersinar bagaikan rembulan, bagaikan bulan. Ini Ka'ab cerita. Kemudian ketika aku duduk di hadapan baginda, aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya taubatku adalah, aku telah sebahagian daripada taubatku, aku akan lepaskan sebahagian dari hartaku untuk sedekah kepada Allah dan pada Rasulnya. Ni oleh kerana taubat aku diterima ni, dia kata separuh daripada, sebahagian daripada harta dia infak. Diinfak. Lalu Rasulullah kata, tahanlah sebahagian hartamu, itu lebih baik bagimu. Kan? Tahanlah sebahagian hartamu, jangan bagi semua. Nabi kata tahan sikit, itu untuk kamu, itu lebih baik bagimu. Aku pun berkata, aku akan menahan bahagianku yang di Khaybar. Harta yang Khaybar dapat masa Khaybar tu, yang tu je aku ambil, yang lain diinfak. Kemudian aku kata, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah telah menyelamatkan aku dengan kejujuran, dan sebahagian daripada penerimaan taubatku adalah aku tidak akan berbicara kecuali secara jujur selama hidupku masih ada. Dia kata, demi Allah, selagi hidup aku ada, aku akan cakap jujur, kerana Allah telah menerima taubatku kerana aku jujur. Demi Allah, dia kata, aku tidak mengetahui ada seorang Muslim yang Allah uji kerana kejujuran sejak aku sampaikan hal itu pada Rasulullah sampai hari ini dengan ujian yang lebih baik dibandingkan ujian Allah terhadapku. Kemudian dia kata, demi Allah, aku tak pernah sengaja untuk berdusta sejak aku berkata demikian pada Rasulullah sampai ketika itu. Aku pun berharap Allah menjagaku tetap demikian pada sisa usiaku. Kemudian Allah Azza wa Jalla turunkan ayat 117 sampailah 119 dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Ayat ni agak panjang, nanti tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quran, surat Taubah ayat 117 hingga 119. Ka'ab kata, demi Allah, tak ada kenikmatan daripada Allah kepadaku setelah Allah berikan hidayah kepada Islam yang lebih besar bagiku dibandingkan kejujuranku pada Rasulullah. So tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kisah ni, betapa bernilainya kejujuran. Kan? Jujur walaupun terpaksa berhadapan dengan keadaan yang sangat sulit. Kan? So kita nak ambil pengajaran bercakap jujur tu, kadang-kadang kita akan terpaksa berhadapan dengan sukar. Kan? Mungkin orang akan pandang hina. Sebab zaman lah ni kadang-kadang menipu tu lebih baik daripada jujur. Zaman lah ni. Tapi dengan bercakap jujur tu, kita tahu kita akan diuji. So Ka'ab telah melalui benda ni. Kan? Kalau nak kemuliaan di sisi Allah sebagaimana Allah telah berikan kerana kejujuran Ka'ab, so mungkinlah kita boleh ambil benda ni sebagai motivasi, kan, untuk berlaku jujur, kerana di hujungnya ada jalan. Di hujungnya ada jalan. Walaupun kita mungkin akan dilihat orang kata apalah dia ni, tapi setidak-tidaknya ada janji yang baik di akhirat kelak apabila kita berlaku jujur. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, saya mohon maaf berbanyak pada tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.